kita buat 2 minggu sekali, 2 minggu seminggu banyak sangat kan, memang soleh sungguh lah, soleh dan solehah sungguh lah. Tapi ni kita nak soleh-solehah juga. Jadi maksudnya usrah ini 2 minggu sekali, minimum 2 minggu sekali. Lagi bagus buat seminggu sekali. Baik, dalam usrah ini sendiri, salah satu daripada usul tarbiyah, kita nak lahirkan apa? Kita nak lahirkan akidah yang sejahtera. Maksudnya akidah yang betul-betul digariskan mengikut ahli sunnah wal jamaah. Ibadah yang sahih, tidak ada ibadah yang bersalahan dengan syariat Islam. Kan tak pergi sujud batu sekian-sekian lah, contoh macam Syiah sebagai contoh. Kan? Ataupun amalan yang melanggar syarak yang ditetapkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak juga sifat yang ketiganya ataupun muwasafat yang ketiganya atau dia sihatul badan yang kita bicarakan tentang tadi. Kita bicarakan tentang tarbiyah jasadiyah. Maksudnya dalam kita melalui proses tarbiyah, kita kena capai 10 sifat ini. Sihatul badan, akhlak yang mantap, kan, luas pengetahuan. Baik, apa lagi? Kalau kita lihat di sini, mampu berdikari. Maksudnya kita ni mampu berdiri sendiri, tak bergantung dengan orang lain. Seorang Muslim, dia tidak bergantung dengan orang lain, dia mampu berdikari. Dia melawan nafsu, dia menjaga waktu, kan, dia pandai susun masa. Kalau dah tahu dah waktu ini, waktu untuk kita dengar kuliah, waktu kita dengar pengisian, kita berkongsi, maksudnya kita dah luangkan masa kita, tak buat benda lain dah. Kan, tak ada WhatsApp sebagai contoh, tak komen kat Facebook sebagai contoh, kan. Kita fokus, kan, pandai jaga waktu kita. Lepas ni waktu barangkali waktu untuk kita makan, atau waktu untuk kita rehat, kan. Bangun pagi waktu untuk kita solat subuh ataupun qiyamul lail, tersusun urusan. Dan ini antara perkara yang jaga atau susah untuk orang dapat, apa dia, bermanfaat untuk orang lain. Ada orang dihidup untuk diri dia. Tetapi individu Muslim yang sebenar adalah individu Muslim yang berjiwa besar, bukan berjiwa kecil. Jiwa kecil ni apa? Jiwa kecil ni maksudnya dia fikir tentang diri dia. Hari ni aku nak makan apa, esok aku nak pakai baju apa, kan, lusa nak update status apa. Tak. Dia fikir pasal diri dia. Tetapi orang Muslim yang betul-betul individu Muslim yang sebenar, kan, mukmin yang hakiki adalah bermanfaat untuk orang lain. Dia berkhidmat, kan, dia berjiwa besar. Dia fikir hari ni umat Islam ni ramai solat ke ramai tak solat? Tak. Ramai ikut ajaran Islam ke ramai langgar ajaran Allah? Tak. Maka dia kena berkhidmat, dia kena berdakwah, dia kena buat perkara kebajikan. Ramai orang jiran aku ni dah cukup makan ke belum? Kan, tak cukup kita kongsi makan dengan jiran sebelah. Jadi benda-benda sebegini maksudnya dia ada sifat untuk bermanfaat ataupun berbakti untuk orang lain. Atau antara yang saya baca komen tadi, menggembirakan orang lain. Itu di antara salah satu sifat orang mukmin yang berjiwa besar. Kan, berjiwa besar. Baik, ini saya akan sentuh sebentar nanti. Baik. Saya rasa kalau kita boleh lihat di sini, kan, saya nak buka kepada sesi soal jawab sekiranya ada. InsyaAllah, sila. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Sila. Bismillah. Kenapa kita kadang-kadang rasa down bila nak buat amalan-amalan ni? Kadang-kadang rasa macam tak semangat, kadang-kadang rasa macam tak bermaya apa semua, kan. Adakah sebab kita ni teruji ikhlas ke, atau memang kita tak faham tentang skop ibadat ke, macam mana Ustaz? Baik, kita nak kumpul soalan dulu ke nak jawab terus? Boleh juga kumpul kot. Nak jawab terus boleh, terpulang pada moderator. Jadi ada soalan? Ada Ustaz, baru masuk satu. Ada. Okey, baik. Okey. Saya jawab satu soalan dulu. Satunya kita rasa lemah bila kita nak buat
amalan. Baik, begini. Dalam bab tarbiyah ini, kita kena lalui proses tarbiyah ini dengan keikhlasan. Kita kena lalui proses tarbiyah ini dengan keikhlasan. Maksudnya kita buat semata-mata kerana Allah. Ikhlas, kita kosongkan hati kita. Kita buat semata-mata kerana Allah. Kadang-kadang ada masa kita kena uji diri kita. Ada masa kita kena uji diri kita. Maksudnya uji diri kita ni macam mana? Kadang-kadang kita buat program, kita dididik. Ini proses dia. Kita akan buat sesuatu perkara bila ramai-ramai. Baca ilmu, ada orang macam kita join. Kita rasa nak join sekali, itu bagus. Itu permulaan bagus. Tapi sampai satu masa kadang-kadang kita kena ajar diri kita, walaupun kita terlepas program tersebut, kita tetap akan baca ilmu. Maka kita kena tanya, kalau kita rasa kita tak buat, kita kena tanya adakah kita buat kerana manusia ataupun kita buat kerana Allah. Betul ada masa kadang-kadang kita rasa kita ni lemah. Ini nak solat lambat lah. Kan? Hari ni malas nak baca Quran. Ada waktu. Maka kita kena tanya sebab kita ni kita ada halangan kita ataupun kita ada cabaran kita. Kita sentiasa ada nafsu yang sentiasa cuba kuasai diri kita. Kita sentiasa ada syaitan yang menghasut diri kita. Kan? Menghasut diri kita supaya kita buat perkara yang bersalahan dengan agama. Jadi ini ujian. Maka rasa naik dan turun tu ada sebab iman kita yazid wa yanqus. Baik, itu satu. Kita kena faham. Jadi di saat kita lemah, cara yang terbaiknya adalah kita berjemaah. Kita duduk ramai-ramai. Sebab tu ada usrah mengingatkan kita. Kan? Dalam usrah kan kita ada mutaba'ah aman, ada list. Nakib pun tanya, hari ni baca Quran ke belum? Kan? Hari ni solat jemaah kita bagaimana? Minggu ni kiamulan tak kiamulan? Siapa yang ingatkan kita? Nakib. Siapa yang ingatkan kita? Ahli usrah kita. Sebab apa? Sebab kita dalam satu lingkungan yang baik-baik. Kita duduk dengan orang soleh dan solehah. Maka orang soleh dan solehah, kita nak ambil sikit semangat ataupun kita nak ambil sikit sikap soleh dan solehah tu dengan kita. Kan? Kita nak biar berjangkit dengan kita. Sebab tu kita masuk usrah. Kita nak jadi orang baik-baik. Bila kita duduk dengan orang baik-baik. Jadi kalau kita rasa, kita kena faham, ada masa kita naik dan turun. Jadi kita nak pastikan kita konsisten, kita kena selalu bersama dengan orang baik-baik. Duduklah dengan usrah. Baik, itu. Yang keduanya adalah kita kena ajar juga diri kita tentang ikhlas yang sebut awal tadi. Maksudnya, ada waktu dalam keadaan ramai-ramai kita rasa kita semangat buat, tapi seorang-seorang kita rasa kita nak buat. Maka, something wrong somewhere. Kita kena ajar diri kita, slow-slow, bukan rasa aku ni buat, aku ni berpuluh-puluh hipokrit. Tidak, jangan. Dalam penawar bagi hati, dia ada menceritakan tentang ikhlas. Dalam kitab penawar bagi hati, antara situasi yang dibawa, study case yang dibawa kita. Penawar bagi hati ni kita jauhi lama. Saya pergi pondok kan, biasa akan jumpa kitab penawar bagi hati, masjid-masjid. Dia bawa satu study case. Study case dia apa? Kalaulah hari ni kamu pergi, contoh untuk kamu ni orang contohlah Presiden PMI UPM contoh, masuk ke masjid UPM kan, adik-adik usrah tengok contoh, adik-adik usrah tengok kan, aku ni nak solat sunat qabliyah maghrib ke tidak kan. Kalau solat tak ikhlas, orang tengok. Solat sebab orang tengok. Tak solat rugi. Tak? Nak solat tahiyatul masjid kita nak. Kalau tak solat rugi. Kalau solat tak ikhlas sebab apa? Sebab kita solat sebab orang tengok. Kalau tak solat kan kata menakik aku ni suruh macam aku solat tapi tak solat pun. Baik. Maka apa pendekatan yang disarankan oleh alim ulama dalam kitab penawar bagi hati? Dia kata kamu solat. Kan, kamu solat, teruskan solat. Solat walaupun tak ikhlas. Lama kelamaan kita solat walaupun kita rasa ada orang memerhati kita, lama kelamaan kita tak rasa dah benda tu. Kan? Sebab lama kelamaan kita dah didik diri kita solat semata-mata kerana Allah. Apa guna kita solat kerana manusia? Bukan manusia bagi pahala kepada kita. Tak? Yang bagi pahala kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kaedah dia, kalau ikhlas kita diuji pada saat sebegitu, kita tetap buat. Tetap ulama ajar, kita tetap kena buat. Lama kelamaan kita kena didik diri kita dan kena ajar diri kita bahawa orang sebenarnya tak tengok pun diri kita. Kita dia perasan tengok kali itu sebenarnya lah. Kita dia perasan orang tengok, tapi sebenarnya orang tak tengok pun kita. Kita dia perasan. Kan? Jadi kita kena didik diri kita, didik hati kita. Hati kita itu penting. Didik hati kita supaya amalan yang kita buat ini, kita buat semata-mata kerana Allah. Baik, soalan yang kedua. Soalan yang keduanya berkenaan dengan taklifan.
taklifan yang tak mampu dibuat. Sebegini, dalam program kita dah disusun waktu kiamulan kita kan. Kadang-kadang kita rasa macam terkejut. Tak apa, ikut step by step. Baik. Lepas kita ikut ni kenapa? Sebab kita kadang-kadang kita belum pernah buat. Jarang-jarang buat. Kan? Bahawa surah pun tak hafal contoh. Jadi kita ikut je dulu, tak ada masalah. Kita ikut program sesuatu. Baik, lepas program, maka kita kena susun di mana amalan yang kita nak konsisten. Mana amalan yang kita nak konsisten? Syekh Zainal Asri dia sebut seorang ulama di Kedah. Dia pesan satunya kita buat sikit amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan yang sikit tetapi istiqamah. Jadi kaedah dia ajar macam mana, apa amalan yang mudah untuk kita buat. Contoh katakanlah kita ni memang selalu bangun awal. Contoh, bangun pukul kejap-kejap kita akan bangun setengah jam ataupun beberapa minit sebelum subuh. Terkejut ataupun ada alam handphone kan, dia terkejut. Jadi bila kita dah dalam, kita bangun lah, ataupun kita memang dah biasa bangun awal. Jadi bila kita dah biasa bangun awal, apa salahnya kita ambil wuduk sekejap, kan? Kita solat tahajud. Tapi jarang susah Ustaz, biasa bangun lambat. Contoh, kan? Kalau sebegitu, kita pergi, kita bangun lepas subuh, contoh, lepas subuh. Kan? Maknanya kita tak bagi solat, tak bagi tidur lepas subuh, contoh. Tunggu sekejap, kan? Jaga wuduk kita. Dah naik matahari pukul 8, pukul 8.30, apa salahnya kita ambil masa 5 minit, kita solat duha. Betul tak? Jadi maksudnya kita buat perkara yang amalan yang kita buat, ataupun kalau kita pergi kuliah, ini best contoh kuliah. Kita pergi kuliah universiti, kan? Kita naik motor daripada rumah kita ke dewan kuliah, katakanlah 10 minit. 10 minit dah boleh baca maksurat, betul tak? 10 minit dah boleh baca maksurat. Jadi apa salahnya daripada kita duduk menyanyi, duduk meraung atas motor tu, benda yang tak sepatutnya, baik kita baca maksurat. Ataupun duduk dalam kereta seorang-seorang, tutup radio, baca maksurat 10 minit sampai dalam kuliah habis. Maksudnya kita buat satu amalan yang kita senang untuk buat. Jangan kita pilih amalan yang kita susah untuk buat. Sebab alim ulama ni dia ada amalan dia sendiri. Saya ambil contoh. Macam Allah yarham Tuan Guru Haruddin. Allah yarham Tuan Guru Haruddin pengasas Darus Syifa. Amalannya adalah amalan zikir ataupun wirid. Dia ada wirid dia sendiri. Maka itulah amalan setiap hari Isnin dia akan buat kelas dengan anak murid dia. Itulah amalan wirid yang dia selalu baca. Kan? Wirid yang dia selalu baca. Itu amalan dia. Tiap Isnin dia akan buat. Tiap tahun ada kelas, setiap tahun sekian. Itulah amalan dia. Apa dia wirid dia? Zikir Darus Syifa. Kita ambil contoh lagi. Antaranya yang kita kenal. Kalau kita sebut sini antaranya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni antara amalan yang dikonsisten adalah apa dia? Adalah puasa sunat. Itu amalan puasa sunat. Kan? Dalam setahun tu dia akan banyak puasa sunat. Baik, antaranya lagi Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Tuan Guru Ni Aziz bagaimana yang kita maklumlah. Antara amalan yang dia konsisten, yang dipegang, satu amalan yang dipegang sungguh-sungguh, apa dia? Tahajud. Jadi alim ulama ni, amalan yang ditinggalkan, dia tak tinggal, dia tak buat, tapi ada satu amalan yang betul-betul dia pegang. Ada betul-betul yang dia sungguh-sungguh, dia kalau dia tinggal sehari, dia rasa tenang lagi tersebut. Jadi kita pun ada amalan kita rasa kita senang untuk buat. Ada orang dia hafal Quran, maka Quran itulah amalannya. Ada orang dia biasa maksurat, ada orang ilmu. Jadi kita lihat dalam mutaba'ah amal itu apa amalan kita untuk kita buat. Kita pilih satu yang mudah untuk kita buat, kita konsisten. Kan? Bila kita dah konsisten, baru kita tambah yang kedua. Kena dah tambah yang kedua, baru kita tambah yang ketiga. Tetapi janganlah tambah yang ketiga tu tinggal satu dan dua, tidak. Satu dan dua kan konsisten lah. Jadi tambah sikit demi sikit. Jadi kalau tanya saya dalam program, takrifan yang diberi itu proceed. Sebab itu jadual dalam program, tetap kena buat je lah. Tak. Tetapi bila luar ada program, barangkali ada masa yang menyebabkan kita ni susah nak buat. Jadi kita buat sikit demi sikit, step by step amalan kita. Maka kita kena tanya diri kita, apa amalan yang kita mudah untuk buat? Kan? Apa amalan yang kita mudah untuk buat? Maka kena tanya diri kita dan kita mula konsisten dan istiqamah dengan amalan tersebut. Dah rasa konsisten, kita dah rasa mudah, baru kita tambah amalan yang kedua, amalan yang ketiga dan seterusnya. Baik. Ada orang tanya usrah tunjang tarbiyah. Baik, kenapa orang kata usrah tunjang tarbiyah? Begini. Sebab
Kita ambil contoh sebeginilah. Saya bahagikan dua uslub ataupun dua program penting dalam tarbiyah. Satu ni mukhayyam, kan, program 3 hari 2 malam yang kita biasa buat 2 hari semalaman, kan, kita kemulai ramai-ramai. Itu program yang short term. Yang kedua ni program long term, apa dia? Usrah. Usrah ni program berkala. Maka saya nak tanya, apa perkara program yang memberi impak besar? Yang long term ke short term? Of course long term. Program yang kita buat secara berkala. Maka sebab itulah bila kita bicara tentang tarbiyah, usrah memang tak boleh tinggal. Usrah jangan tinggal. Sebab kita akan di follow up oleh nakib kita dan kita akan ada pengisian, kita ada ta'aruf, tafahum dan takaful bersama kita. Sebab itulah usrah itu menjadi tunjang kepada tarbiyah. Mereka yang mengabaikan usrah tetapi boleh pergi program-program lain, yakinlah dia akan ada dia akan rasa banyak kekurangan dalam tarbiyah. Sebab dia skip program usrah itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya bagaimana istiqamah dalam keadaan sibuk. Macam saya sebut tadi, pilih salah satu amalan. Dalam keadaan sibuk ni sebegini. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sibuk sebab kita tak jadikan perkara tersebut sebagai senarai sibuk kita. Senarai sibuk kita. Saya ambil contoh sebegini ya. Ada orang sibuk sampai tak sempat nak baca buku. Ada orang sibuk sampai tak sempat nak baca Quran. Tak? Baik, saya nak tanya, kenapa kita sibuk tapi sempat nak pergi kuliah? Sibuk tapi kita boleh pergi dawam kuliah kita. Kenapa? Agaknya Sebab dia dah jadi salah satu daripada senarai sibuk kita ataupun senarai komitmen kita. Sama juga dengan usrah. Tak? Sama juga dengan baca buku, sama juga dengan baca Quran. Saya tengok pesan nakib saya, dia kata apa? Kan antara pesan nakib dan murabi saya, dia kata, Hafiz, jadikan membaca buku itu sebagai senarai sibuk kamu. Contoh, kenapa? Minta maaf, hari ni saya tak boleh keluar sebab waktu ni saya sibuk, waktu ni adalah waktu untuk saya baca buku. Sebab seorang pemimpin, leaders are readers. Pemimpin adalah seorang pembaca. Leaders are readers. Pemimpin adalah seorang yang membaca buku. Suka membaca buku. Jadi nak mengajar kita untuk memimpin, kita kena didik diri kita membaca buku itu sebagai senarai sibuk kita. Maka katanya saya bagaimana? Dalam kita nak istiqamah untuk menjaga tarbiyah amalan ruhiyah kita, maka kita kena jadikan itu sebagai prioriti kita, senarai sibuk kita. Kita boleh pergi kuliah kan, kita boleh spend masa kita untuk dengar kuliah online tak? Kenapa tak boleh spend masa kita untuk baca Quran? Ataupun kita tak anggap baca Quran sebagai benda sibuk. Ataupun kita tak anggap baca Quran itu sebagai benda yang penting dalam kehidupan kita. Maka itu kena tanya diri kita. Baik, soalan seterusnya, tanya bagaimana nak tanya create situasi yang terjaga tarbiyahnya. Begini, kalau saya boleh buka slide saya tadi, antara yang saya kongsikan 3 faktor kejayaan tarbiyah. Saya kongsikan sikit Tiga faktor kejayaan tarbiyah. Yang pertamanya bi'ah hasanah, yang keduanya murabbi, yang ketiganya manhaj. 3 benda ni kalau ada, insya-Allah kita boleh meletakkan sepenuh keyakinan kita bahawa tarbiyah itu akan berjaya. Bi'ah hasanah. Maksudnya bi'ah, suasana itu sudah sendiri secara tak langsung membentuk diri kita. Sebab itulah kita nak bina bi'ah hasanah dalam kita punya kampus. Kan, dalam kita punya sekeliling kita. Sebab dalam keadaan sekeliling kita yang contoh tidak mengingatkan kita untuk solat. Kalau azan pun tak hidup kat tempat kita duduk, kan macam mana kita nak menjadi satu peringatan untuk kita solat? Dia tidak bi'ah, azan pun tak dengar, kan? Jadi itu benda yang tidak wujud bi'ah hasanah. Bila dalam bi'ah hasanah ni maksudnya suasana yang dalam keadaan terjaga. Kita ambil contoh lah, biasanya bi'ah hasanah kita jaga duduk jarak lelaki dengan perempuan, study lelaki dengan perempuan. Kadang-kadang kita tak bagi. Isunya apa? Sebab kita nak jaga isu pergaulan lelaki dan perempuan itu, kan? Jadi bila suasana tersebut terjaga, tidak ada bersentuhan, terjaga jarak dan suatu dengan yang secara tak langsung, bila dibuat perkara yang sebaliknya, kan, maka something wrong somewhere, kita rasa tak kena. Baik, seumpamanya hari ini bila orang buat salah, kan, orang suka untuk buat salah.
berbanding orang suka untuk buat baik. Sebab buat salah, buat benda pelik-pelik sikit viral. Itu bi'ah yang tidak baik, suasana yang tidak baik, ataupun satu kita ambil terang yang tidak baik dalam kehidupan kita pada hari ini. Itu benda yang kita kena jaga. Kita nak wujud bi'ah hasanah ni maksudnya apa? Bi'ah yang sentiasa mengingatkan kita dengan Allah SWT. Yang keduanya murabi. Murabi ini maksudnya dalam kita nak menjayakan tarbiyah kita, kena ada murabi. Problem kalau orang tu kata aku duduk dalam tarbiyah tapi aku tidak ada murabi. Problem. Tidak ada orang bimbing. Maka siapa yang bimbing dia? Tarbiyah bagaimana dia sedang lalui? Kan? Apa kena tanya. Yang ketiga ni kena ada manhaj. Kena ada manhaj tarbiyah. Dia kena ada silibus semua. Dia kena ada peringkat, dan di peringkat yang saya sebut tentang 4 unsur manhaj tarbiyah yang saya bincangkan sebentar tadi. Manhaj kena ada. Kalau buat tarbiyah tapi tidak melalui manhaj yang betul, maka boleh jadi tarbiyah itu gagal, ataupun pembentukan tidak mencapai matlamat yang kita nak capai, seorang mukmin yang bertakwa. Kan? Baik, saya nak berbalik kepada soalan. Tadi. Soalan ini menceritakan tentang bagaimana nak memanage situasi. Satunya, kita yang kena ejen mengubah suasana tersebut. Kalau belum ada bi'ah hasanah, kita yang kena ubah. Tak, jangan menganggap orang lain, jangan berharap pada orang lain, kita sendiri yang kena ubah. Kan? Contoh kalau kat rumah belum ada solat Jumaat. Saya nak cerita contoh. Ini kisah benar. Syekh Zainal Asri dia dikongsikan dengan kami, seorang ulama di Kedah. Dikongsikan sahabat dia, ayah dia ni tak solat. Tapi ayah mana yang tak nak tengok anak dia ni berjaya, betul tak? Ataupun anak ni menjadi seorang yang baik, orang yang jaga agama. Walaupun ayah dia tak solat, tapi dia hantar anak dia kat sekolah mahal. Macam itulah. Dia hantar anak dia kat sekolah agama. Ayah tak solat, tapi hantar anak kat sekolah agama. Mata Mahmud contoh, Mata Mahmud, Muhammadi, kan, kisah sekolah-sekolah agama. Baik. Jadi anak ni bila dia tahu ayah dia tak solat, apa dia buat? Kan, bagaimana pendekatannya? Jadi pendekatan dakwah ni lah dengan hikmah. Setiap kali dia balik daripada sekolah dia akan azan, dia akan iqamat, kan, dan dihampa 2 sejadah. Satu sejadah untuk dia, satu sejadah lagi dibiarkan kosong di sebelah kanan. Setiap kali waktu solat, kan, kalau solat yang bersifat jahriyah, jelas suaranya, kuat suaranya dibaca dengan jahriyah lah. Kan, kalau solat yang bersifat senyap, dia akan baca dengan senyap lah, macam zuhur atau maghrib, baca dengan nada yang kuat. Tetapi setiap kali nak solat, dia akan azan, dia akan iqamat, dan dia akan hampa 2 sejadah. Satu sejadah untuk dia, satu sejadah dibiarkan kosong di sebelah kanan. Kan? Ini dalam suasana yang tak terbentuk, tapi bagaimana dia sendiri yang membentuk. Jadi dia buat sebegitu, dia terus buat dan terus buat sampai satu masa dalam solat maghrib, kan, dia tengah solat, tengah baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, contoh. Tengah baca Al-Fatihah, tengah dia baca Al-Fatihah, tiba-tiba mengalir air mata. Kan? Kenapa mengalir air mata dia? Sebab seumpamanya dia kenal siapa yang solat di sebelah kanan. Siapa yang solat sebelah kanan? Ayah dia yang tak pernah solat, tiba-tiba Allah Ta'ala buka hati ayah dia untuk solat di sebelah kanan. Dan ayah juga, ayah mana yang tak ambil tahu tentang anak, pelik nak azan kuat-kuat, nak sembahyang seorang je, kan, nak qomat kuat-kuat, lepas tu hampa pula 2 sejadah, solat seorang-seorang, kan. Jadi ayah, contoh mak ayah ni ada ibu dia sendiri. Jadi pendekatan tu pendekatan hikmah. Saya ambil satu contoh situasi sebenar. Bagaimana mereka apa yang dibuat itu, dia azan, dia qomat, dia hampa 2 sejadah, sampailah ayah ni macam mana, ayah ni nak tak nak, dia akan terdetik hati dia akan ambil tahu apa yang anak dia buat, kan. Sampailah Allah Ta'ala buka maghrib. Itulah solat maghrib yang paling bahagia, yang paling diingati, yang paling gembira dalam kehidupan dia. Di saat Allah Ta'ala buka hati ayah dia, kan, beri hidayah kepada ayah dia untuk kembali solat daripada meninggalkan solat. Jadi kalau soalan ni bagaimana, adalah kita yang kena jadi ejen perubah. Kita yang kena mula buat perubahan tersebut. Kan, kalau guna solat jemaah di rumah, kita dah kena start lah hiduplah solat jemaah di rumah. Kan, dah mula dah hidup solat jemaah, lepas tu selepas solat maghrib ada masa buatlah tahsin Al-Quran waktu-waktu kosong, kan. Jadi step by step, jangan drastik. Okey, hari ni kita kena buat sekian. Sekejap lah, lepas tu kita malam tinggal kita solat. Jadi macam saya sebut, dia kena step by step.
tadarus peringkat demi peringkat. Allah a'lam. Ada soalan lagi ke? Ada? Ada soalan lagi ke? Kita masih buka ruang kalau ada muskilan. Baik, kalau tidak ada, saya rasa kita boleh khulasah kot. Ke macam mana? Kalau memang dah tak ada soalan tu, ada Ustaz, satu lagi. Anak fikir yang ni yang soalan yang terakhir. Macam mana kita nak handle orang yang sangat beresepsi tinggi? Mungkin banyak berprasangka, mungkin sama ada prasangka yang positif atau negatif macam tu. Mungkin Ustaz. Persepsi tinggi. Baik, gini. Satunya kita kena letakkan kita punya satunya kita kena letakkan dalam diri kita bagaimana peribadi Muslim yang sepatutnya. Contoh, orang Muslim kena husnuzan, kena sentiasa bersangka baik. Jadi itu benda yang kita kena pesan secara asasnya. Apa sahaja yang berlaku, walaupun benda buruk, kita kena sentiasa bersangka baik. Kan? Kena sentiasa bersangka baik. Terutamanya bila benda tersebut berlaku dengan diri kita, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Apa jua yang berlaku, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara sikap sebagai seorang mukmin, orang beriman. Orang beriman ni sentiasa bersangka baik. Jadi persepsi ni biasanya orang kaitkan dengan negatif. Jadi bagaimana kita nak ubah? Satunya kita kena sebutlah ataupun kita kena ajar bahawa dalam diri kita ni, Islam ni dia kena sentiasa bersangka baik. Apa saja ujian datang. Ada orang kata kau tak rasa apa yang kau rasa. Itu soalan biasa. Macam mana kalau kau berada di tempat tersebut? Dia sebegini, Allah Ta'ala bagi ujian sesuai dengan hamba dia. Maka bila Allah Ta'ala uji, maka kita kena tanya satunya, apa masalah yang aku buat pada hari? Kan? Aku tinggal something kan? Kita kena tanya diri kita dulu sebelum kita salahkan orang lain. Kan? Aku tak solat, aku solat lambat kan? Aku tak kiamulan kan? Hubungan aku dengan Allah Ta'ala jauh tu. Tanya diri kita, maka kita kena perbaiki diri kita. Sebab Allah Ta'ala akan bantu hamba-Nya yang diuji. Kalau kita diuji, kalau kita rasa kita yang mampu, bahaya. Sebab yang bagi kudrat Allah. Betul? Jadi untuk kita berjaya dengan ujian, kita kena minta nusrah, minta bantuan dengan Allah. Kebergantungan kita dengan Allah SWT. Baik. Jadi kalau tanya saya bagaimana saya nak handle orang yang persepsi, kadang-kadang kita datangkan dengan fakta. Kan? Datangkan dengan fakta. Buat satu situasi ataupun satu study case yang betul. Okey, saya tak tahulah apa persepsi yang contoh study case yang sebenarnya macam mana lah. Kalau ada boleh kongsikan lah. Tapi contoh kita ada orang yang dipersepsi dengan orang tersebut, orangnya mesti buat jahat ni sekian ni kan. Baik, kita dengar, kenapa cakap macam tu? Tengok muka pun tak ada minum, contoh. Muka pun tak ada cahaya, contohlah. Baik, apa kita buat? Dengan cara kita tanya, kamu kat sini kamu buat apa? Oh rupanya dia duduk dalam masjid, bukan nak curi tabung masjid, tetapi duduk dalam masjid, dia duduk i'tikaf. Walaupun nampak main handset yang dibuka apps Al-Quran. Kan? Bukan buka TikTok. Jadi maksudnya sebegitu, kita datangkan dengan fakta. Kita tanya terus orang tersebut. Maka bila kita tanya orang tersebut, bawa sekali orang yang persepsi tadi, supaya dibetulkan bahawa kadang-kadang kita kena ajar diri kita ni persepsi positif. Maksudnya bila orang yang terlalu banyak perception, we have to come with factual. Kita kena datang dengan fakta. Kan? So kalau dia persepsi orang tersebut, kita pergi jumpa terus orang tersebut, tanya, betul ke kamu sekian-sekian? Kan? Orang tu berjaya dalam exam tu meniru lah. Tanya, kan? Kamu berjaya ni macam mana? Apa tips kamu? Sekian, tanya terus. Supaya kita nak menolak persepsi-persepsi ataupun sangka-sangka buruk yang ada dalam diri kita. Maka instead of persepsi ni sebab kita jauh dengan orang tersebut. Tapi kita jauh dengan situasi tersebut. Apa kita buat? Kita kena dekat kan? Pergi jumpa, pergi tanya terus. Instead of kita bermain dalam hati kita, kan? Ataupun orang tu bermain dalam hati dia, kita ajak dia jom tanya orang tu, betul tak betul apa yang kamu sangka? Kan? Sebab kadang-kadang
orang tu taklah sejahat sebegitu. Kan? Tapi kita je yang dihasut oleh syaitan menyebabkan kita sentiasa melakukan benda buruk. Kan? Jadi banyak baca Quran. Allah Alam. Ada soalan ni? Ada soalan Ustaz? Ada lagi? Tarbiyah selalunya relate dengan sifat tegas. Adakah tarbiyah ini sememangnya memerlukan ketegasan atau bagaimana Ustaz? Tak sure apa yang dimasukkan tarbiyah ni dikaitkan dengan tegas. Begini, ada hadis, kelembutan tak akan pernah tewas dengan ketegasan dan kekerasan. Maksudnya sebegitu. Maksudnya Nabi ni banyak lembut daripada tegas. Kan? Betul? Nabi ni banyak lembut daripada tegas. Jadi kalau kita sebut pendekatan Nabi pun banyak pendekatan yang lembut instead of banyak pendekatan yang tegas. Cuma saya nak contoh sebegini. Saya nak bawakan dua sirah. Satunya sirahnya adalah bagaimana Nabi ni didik umat dia pada zaman Nabi hidup lah. Kan, pada waktu Nabi hidup. Baik, begini. Ada seorang hamba Allah, Nabi berdakwah kepada dia, dia kata, "Ya Rasulullah, aku boleh berdakwah, tetapi aku tak boleh tinggal satu bentuk." Apa dia? Aku boleh masuk Islam. Bukan berdakwah. Aku boleh masuk Islam. Rasulullah berdakwah dengan dia, boleh masuk Islam. Aku boleh masuk Islam ya Rasulullah, tapi aku dengan syarat kau benarkan aku berzina. Kan? Aku boleh masuk Islam tapi dengan syarat kau benarkan aku berzina. Baik, apa Rasulullah buat? Rasulullah datangkan dengan apa kamu rasa kalau orang datang jumpa kamu, orang minta izin untuk berzina dengan umur saudara kamu? Ya Rasulullah, tentu aku tak benar kan? Baik, Rasulullah datangkan dengan analogi yang seterusnya. Adakah kamu benarkan kalau orang datang jumpa kamu minta izin nak berzina dengan anak perempuan kamu? Ya Rasulullah, semestinya aku tak akan bagi. Baik, maka Rasulullah tanya, apa pandangan kamu? Apa yang kamu rasa kalau orang datang jumpa kamu minta izin nak berzina dengan mak kamu? Ya Rasul, cukup, aku tak nak dengar kalau terus. Aku akan masuk Islam tanpa syarat. Tengok bagaimana Rasul dengan lembut, dengan hikmahnya berdakwah ataupun mendidik atau mengislamkan seseorang. Baik. Ada kisah satu lagi, sahabat Nabi ni, Rasulullah pesan supaya perhiasan emas ini hanya untuk perempuan. Laki-laki ataupun orang muslimin haram pakai perhiasan emas. Contoh adalah cincin emas. Baik. Jadi Rasulullah pesanlah perhiasan emas ini adalah haram bagi laki-laki. Tetapi ada seorang sahabat Nabi ni, dia sayang sangat dengan cincin itu, dia pakai. Kan? Terlupa ke macam mana dia pakai. Jadi dia pakai, Nabi nampak dia pakai cincin emas depan dia. Apa Nabi buat? Nabi pegang tangan dia dalam keadaan yang tegas. Nabi ambil tangan dia, Nabi cabut cincin daripada jari dia, Nabi lepak. Nabi lepak. Nabi buang cincin tersebut dalam keadaan tegas. Kan? Nabi ni tegas, muka Nabi ni merah. Baik. Apa beza dia? Tadi Nabi tegur dengan lembut, ini Nabi tegur dengan tegas. Kan? Baik. Bezanya apa? Bezanya adalah orang tadi mula-mula nak kenal Islam, maka permulaannya dengan kelembutan. Orang yang kedua tadi sahabat Nabi ni orang yang dah kenal dengan, orang dah faham susah payahnya bersama dengan Rasulullah SAW. Maka walaupun Nabi tegas, dia faham kenapa Nabi tegas. Kan? Sebab apa? Di saat Rasulullah SAW dah buang cincin emas tadi, sahabat Nabi kata apa? Sahabat Nabi yang lain kata, wahai si fulan, kamu ni yang Nabi marah adalah tindakan kamu pakai cincin emas. Nabi tak marah kamu simpan cincin emas, pergilah ambil balik. Sahabat Nabi kata apa? Sahabat Nabi yang pakai cincin emas kata, aku tak akan ambil perkara yang Nabi buat. Nak tunjuknya sahabat Nabi tu iman yang hebat.
Kan? Emas pun tidak ada dalam hati dia. Benda Nabi dah buang, walaupun emas, mereka tak ambil. Itu sahabat Nabi. Kan? Jadi saya bawa dua kisah ni menunjukkan bahawa kita tegas tu bertempat. Tetapi ada lembut, ada kelembutan. Maksudnya Islam ni agama datang dengan qaulu salam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan kelembutan. Tegas bila pada perlunya sahaja. Kan? Jadi ini benda yang kita perlu fahamkan bersama supaya kita boleh tukar mindset kita. Kan? Jangan nampak tarbiyah ini benda yang rigid. Kita kena faham tarbiyah ni ada asasnya. Asas kepada tarbiyah itu adalah iman dan ilmu. Disebut sebagai takamul. Itu prinsip tarbiyah, takamul, cara lengkap melengkapi. Apa dia? Iman dan ilmu. Iman mengajar manusia supaya mencari ilmu. Ilmu mengajar manusia supaya beriman. Ulang sekali lagi. Takamul. Takamul ini saling menyempurnakan. Apa dia? Menyempurnakan di antara ilmu dan iman. Iman dan ilmu. Ilmu mengajar manusia supaya beriman. Iman mengajar manusia supaya berilmu. Kan? Maksudnya di sini bahawa bila mana kita ada ilmu, ilmu yang sebenar membuatkan kita dekat dengan Allah. Bukan makin jauh dengan Allah. Ilmu yang sebenar membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ilmu membuatkan kita makin beriman. Orang berilmu makin tunduk dengan Allah. Bukan orang berilmu makin angkuh dengan Allah. Sama juga orang beriman. Orang beriman mengajar supaya berilmu. Bukannya dengan arahan membabi buta, bukan mengikut semata-mata, tapi mengikut dengan ilmu. Begitu. Dalam tarbiyah kita bukan nak suruh ikut semata-mata, tidak boleh soal, tidak. Tetapi ikutlah dengan ilmu. Betul? Tarbiyah itu datang dengan ilmu. Iman dan ilmu. Maka dua benda ni tak boleh diasingkan. Dan antara prinsipnya juga adalah berkaitan dengan tarbiyah ini mestilah berkaitan dengan keesaan Allah, nubuwah dengan hari akhirat. Jadi tiga benda ni kena. Allah alam, saya rasa cukup sekali itu saja. Maka akhir sekali kita bicara tentang tarbiyah. Antara tarbiyah yang kalau kita lihat di sini, tarbiyah yang penting yang kita ambil di sini adalah tarbiyah fikriyah dan tarbiyah ruhiyah. Kalau kita ambil konteks yang pada hari ini, kenapa tarbiyah fikriyah penting? Sebab hari ini anak muda mudah sangat rapuh sangat iman dia. Rapuh sangat kefahaman. Di saat diuji sebegitu rupa, yang dipilih kadang-kadang bila mana dalam keadaan berhadapan dengan masalah, dia bukan kembali kepada Allah tetapi dia bunuh diri. Wah. Kan? Bila dalam keadaan bermasalah, bukan dia cari Allah tapi dia cari media sosial. Tak? Dia mula mengubuk sekian. Nak bunuh diri pun buat poll dalam media sosial. Aku patut bunuh diri ke tidak? Jadi maksudnya kita nak tunjuk anak muda kita panggil remaja pada hari ini terlalu rapuh imannya. Banyak benda yang dia tahu tetapi tahu secara tak mendalam. Bila kita bicara tentang agama kita kena tahu secara mendalam. Asas kita kena kuat. Kan? Kita jadilah bidang apa sekalipun. Saya ambil contoh. Sejujurnya, kalau kita sebut sejujurnya, kalau kau tanya pada saya, bidang saya adalah bidang kewangan. Belajar sains actuary. Di Mak Malik pun bagian sains lah. Di USIM ambil sains actuary. Sains actuary bagi matematik statistik. Kan? Sekarang pun kerja bahagian kewangan, bahagian lembaga pembangunan perumahan, institusi kewangan. Itu bidang kepakaran kita. Tetapi kita kena ingat, sebelum kita pakar dalam bidang kita Muslim terlebih dahulu. Sebelum kita jadi pakar kewangan, kita Muslim terlebih dahulu, betul? Setuju tak setuju? Sebelum kita jadi pakar pertanian, kita Muslim terlebih dahulu. Kita jadi orang Muslim dulu sebelum kita masuk degree. Maksudnya apa? Kita kena faqih tentang agama. Kita kena faham tentang agama. Jadi kalau kita boleh pakar dalam bidang kita, kenapa kita tidak boleh, bukan suruh pakar pun, kenapa kita tidak boleh mendalami ilmu agama? Tak? Jadi kita bidang apa sekalipun, agama satu kewajipan. Maksudnya tarbiyah fikrah kita kena ada fikrah Islam. Kefahaman kita kena kefahaman Islam, tidak boleh kefahaman yang bersifat liberal, kefahaman yang bersifat sekular, tak boleh. Kan? Maksudnya bermudah-mudah dengan agama pun tak boleh. Yang keduanya adalah tarbiyah ruhiyah. Kita menjaga dari sudut ruhiyah kita. Kita tengok ada orang tubuh badannya kecil tetapi Allah Ta'ala angkat darjatnya.
Siapa dia? Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat, yang Tuan Guru. Di mana di saat kematiannya, penunggungan ni berapa ramai Allah Ta'ala hadirkan untuk memuliakan dia. Maksudnya menjadi seorang Muslim, mukmin, antara kekuatan yang hebatnya adalah kekuatan datangnya daripada tarbiyah ruhiyah. Bukan fizikal semata-mata. Kita jasadiah kena jagalah. Ada orang tani, ada orang naik basikal sekarang kan, trend-trend sekarang. Update gambar naik basikal 40 km. Tak larat lah, anda pun tak larat lagi sekarang ni. Belum try lagi. Try lah nanti depan dengan ramai kan. Tapi maksudnya selain tarbiyah jasadiah, selain menjaga tubuh badan yang baik, yang sihat, tarbiyah ruhiyah adalah antara kekuatan yang penting. Bagaimana seorang pemimpin itu hebat, Tok Guru Abdul Aziz Nikmat, orang itu badan dia kecil, tetapi dia dianggap hebat sebab apa? Hubungan dia dengan Allah. Sangat-sangat hebat. Kan? Kata-katanya membuka hati ramai manusia. Antara contohnya apa lagi? Antara contohnya adalah antaranya kalau kita boleh lihat pengasas Hamas di Palestin. Allahumma salli ala, apa nama dia? Bukan Syed Qutb, Syekh Ahmad Yassin. Terima kasih Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin ni macam kita sebut, hasil tarbiyah dia tak boleh membentuk diri kita semata-mata. Dia kena wajahidu fi sabilih, dia kena berjihad. Tarbiyah datang dengan jihad. Bila kita ditarbiyah, kefahaman kita ditarbiyah dengan baik, dia akan datang hasil dia, apa? Jihad. Baik, datang jihad. Baik, bila datang jihad, Syekh Ahmad Yassin ni walaupun dia lumpuh, tubuh badan dia lumpuh, tangan dia lumpuh, kaki dia lumpuh, naik kursi roda, yang boleh buat satu je, apa dia? Mulut dia. Tetapi walaupun dia lumpuh, dengan kekuatan tarbiyah ruhiyah dia mampu mengasaskan Hamas, satu gerakan Islam di Palestin sampai ke hari ini, dan merekrut anak-anak muda, mentarbiyah anak-anak muda dengan apa? Dengan berbekalkan kata-kata, kan, kalimah-kalimah yang keluar daripada mulutnya, dan kalimah itu datang daripada orang yang rapat, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lumpuh tetapi dia tak berjihad, bahkan dia memberi impak yang besar kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kena tanya diri kita, kita sempurna tubuh badan kita, maka apa sumbangan kita dengan Islam? Apa sumbangan kita dengan Islam? Dalam satu sirah, kan, dalam satu sirah Syekh Munir Al-Ghadban, sirah Harakiyah, buku dia sini ada Syekh Munir Al-Ghadban, dia ni pakar buat sirah. Itu dia satu buku tentang fiqh sirah dalam kategori haraki, dalam perspektif haraki, harakat Islamiyah. Didatangkan sahabat-sahabat Nabi ini berusrah, kan, kaedah usrah sahabat-sahabat Nabi ini saya kongsikan sikit. Mereka ni akan usrah dengan Rasulullah SAW, kan, usrah dengan Rasulullah SAW. Bila mereka usrah, katakanlah ada 10 orang sahabat-sahabat Nabi ni. Bila mereka keluar berdakwah, mereka balik, kan, usrah mereka, Nabi akan sampaikan wahyu, cerita tentang agama sekian. Lepas tu habis dia pengisah Nabi, mereka akan share. Sahabat A cerita, hari ni aku berdakwah, bila aku berdakwah, aku cerita pasal Islam, aku kena marah. Pernah kita ajak orang lain, jomlah solat. Okeylah, solat kenapa nak ajak aku? Contoh, kan, kita kena marah, kita kena peli, kita kena kutuk. Sebab kita berdakwah. Baik, sahabat B pula cerita, hari ni aku berdakwah, aku kena dihalau, kena lempar dengan batu. Sahabat A tengok, aku rasa aku kena teruk dah, kena kutuk, rasa down sekejap. Kan, kita share pasal Facebook sikit, status baik, ataupun kita buat video, orang komen, tak payah nak buat video acah-acah baik, kan, contoh. Orang komen, kita dah rasa down. Macam itulah sahabat A, orang dah komen, orang dah kutuk kita, tiba-tiba rupanya orang tadi berdakwah lagi teruk kena daripada kita. Apa dia? Dia kena halau, lempar dengan batu. Sahabat C cerita, aku tadi berdakwah, aku kena pukul, lebam muka sekian. A dengan B tengok, orang-orangnya lagi hebat ujian mereka berdakwah, kan. Sahabat D cerita, tengok
sampai patah tangan, patah kaki contoh. Datang usrah terenjak-enjak. Kenapa? Kena dipukul beramai-ramai. Kan? Sahabat seterusnya tak datang usrah. Tak datang usrah maksudnya apa? Maksudnya dua, sama ada diseksa ataupun mereka telah dibunuh. Kan? Mereka telah dibunuh. Maksudnya apa? Itu usrah zaman Rasulullah SAW. Bila mereka tengok sahabat mereka berjihad, berdakwah, sampaikan mereka ini menggadaikan nyawa, sahabat-sahabat lain turut bersemangat, keluar daripada usrah, mereka berkobar-kobar untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena tanya usrah kita pada hari ini. Keluar usrah, rasa makin rajin ke? Rasa makin malas nak datang usrah? Makin semangat nak buat kerja dakwah ke? Rasa makin tak semangat nak buat kerja dakwah? Kan? Compare usrah zaman Rasulullah dan usrah zaman kita. Jadi, maka itu antara benda yang kita kena muhasabahkan bersama. Tarbiyah ini adalah satu benda yang penting. Sebab itulah enjin untuk kita bergerak kerja di luar sana. Buat gerak kerja Islam, buat gerak kerja dakwah. Sebab dalam kita mendekatkan diri dengan Allah SWT, dalam kita mentarbiyah dan mendidik diri kita, tidak cukup semata-mata kita didik tapi kita senyap. Tak berbakti kepada ummah. Tak boleh. Kita kena wajahidu fi sabilih. Kena berjihad pada jalan Allah. Kan? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan wajahidu fi sabilih, mudah-mudahan mereka ni dalam kalangan orang yang berjaya. Sebab Allah Ta'ala sebut orang yang berjaya ni adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dalam bab perihal tarbiyah ini. Kita yang tahu bagaimana peringkat tarbiyah kita sendiri. Kita yang kena bermula dengan kita yang kena mengubah diri kita. Siapa lagi yang nak mengubah kalau bukan diri kita? Kan? Nak tunggu orang lain, orang yang boleh sebut. Tetapi kita yang kena berubah. Kan? Jadi kalau tak ubah daripada diri sekarang, bila lagi kita nak berubah? Dan kita kena tanya, berapa ramai orang yang baik atau berapa ramai anak muda yang ada kesedaran untuk berubah? Kan? Berapa ramai anak muda yang ada kesedaran untuk berubah? Jadi, senang sebutnya, tarbiyah ni tak ramai yang datang, tak ramai yang akan. Tak ramai yang nak mengubah diri dia. Ramai yang tunggu untuk diubah. Jadi, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengubah seseorang tersebut sehingga seseorang tersebut mengubah diri mereka sendiri. Jadi kita ni dalam diri kita ini, bila kita bicara tentang tarbiyah, mendidik, maka kita kena tanya diri kita didik diri kita dan kita tarbiyah diri kita untuk apa? Dan dalam saluran tarbiyah itu sendiri kena ikut manhajnya, kena ikut peringkat demi peringkatnya, kena sabar dalam tarbiyah. Kan? Kena sabar dalam tarbiyah. Dan kena jaga amalan ruhiyah kita, sebab akhirnya sekali dia akan menjadikan kita sebagai seorang yang beriman dan sebagai seorang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ma asabaka min hasanah min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsi. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bagi saya sendiri, saya minta maaf kalau saya lambat sikit. Saya salah kembali pada benda itu. Terima kasih Fadil Ustaz atas perkongsian yang anda kira sangat baik, sangat bermanfaat. Okey, semoga kita semua dapat menjaga aspek pentarbiyahan ini untuk menjadi golongan yang berjaya mengikut perspektif Allah dan Rasul. Jadi anda tutup dengan satu ayat petikan daripada surah Fussilat ayat yang ke-8 terjemahannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. Maknanya berdasarkan terjemahan langsung daripada ayat ini ialah orang-orang yang beriman, insya-Allah kita semua dalam proses dan kita istiqamah dalam mengerjakan amal soleh, insya-Allah walau sekecil mana pun amalan soleh itu sudah pasti ada ganjaran dan kebaikannya pada sisi Allah, dan insya-Allah pahala juga tidak putus-putus buat kita. Ana ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Fadil Ustaz atas perkongsian pada malam ini. Ana mohon maaf bagi pihak PMI UPM sekiranya terdapat sebarang bentuk kekurangan, terkasar bahasa dan mungkin masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Dan sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua, Ana mohon untuk minta isi feedback menerusi Google Form yang telah pun Ana share di ruangan tersebut. Mudah-mudahan feedback tersebut akan memberikan manfaat kepada PMI UPM untuk terus melaksanakan penambahbaikan bagi program
program-program yang akan datang. Okey, program-program yang insya-Allah akan terus membentuk mahasiswa kita menjadi lebih baik dari semasa ke semasa insya-Allah. Jadi anak kira sekadar itu dahulu perkongsian pada malam ini.